sejahtera. So, hari ini kita akan masuk bab 2, pemfaktoran. Okey, pada muka surat 27 buku teks kita akan lihat pemfaktoran. Okey, so kita akan tengok apakah itu konsep pemfaktoran. Okey, selepas itu kita akan lihat faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. So nanti cikgu akan terangkan dan cikgu harap kamu dapat buat yang terbaik. So apakah faktor? Apakah itu faktor sepunya terbesar? Okey, so kita akan tengok nanti. Okey, so kita akan lihat 2.2. Okey, pada muka surat 27 ialah pemfaktoran, iaitu konsep faktor dan pemfaktoran. Okey, kalau kita lihat penerangan dia dekat sini, pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor. Okey, kalau kita lihat mengenal pasti faktor. Sekejap, cikgu tekan pen dulu. Okey, mengenal pasti faktor. Okey. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan. Okey, faktor sebutan dan ungkapan algebra apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asas. So, dia adalah proses kepada songsangan kepada kembangan. Okey. So, mari kita lihat dekat sini. Misalnya, faktor bagi 3P. Okey, faktor bagi 3P, 1 darab 3P ataupun 3 darab P. So, kita boleh tulis 1 darab 3P akan menghasilkan 3P. Dan 3P itu sendiri juga terhasil apabila 3 darab P, kita akan dapat 3P. Jadi, kita boleh katakan dekat sini, faktor bagi 3P ialah 1, 3, P dan 3P itu sendiri. So, itu adalah faktor. Faktor maksudnya yang boleh menghasilkan 3P. Okey, itu adalah faktor. Okey, seterusnya kita lihat faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB bagi hasil darab ungkapan algebra. So, faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat dua atau lebih sebutan lain. So, faktor sepunya terbesar, kamu highlightkan, faktor sepunya terbesar FSTB adalah faktor terbesar antara semua faktor sepunya. Jadi, ayat ini nanti cikgu nak kamu salin. So, perhatikan ungkapan yang berikut. 4x tambah 2. So, kita akan faktorkan. 4 dan 2. Apakah faktor yang sama bagi 4 dan 2? Macam mana kita nak tahu faktor yang sama bagi 4 dan 2? So, kita boleh gunakan kaedah pembahagian berulang. Kita bahagikan dengan 2. Okey, 4 bahagi 2, 2. Okey, kita buat koma. 2 bahagi 2 akan dapat 1. So, kita akan bahagi lagi. 2 bahagi dengan 2, kita akan dapat 1. Dan ini tak boleh bahagi lagi. Okey, so kalau kita lihat dekat sini. Okey, kalau lihat dekat sini, yang ini kita tak dapat teruskan. Pembahagian berulang yang ini tak dapat diteruskan. Okey, sebab kita hanya dapat bahagikan sampai, sekejap ya. Okey, yang ini tadi cikgu ulang balik 4 dan 2. Okey, kita dapat bahagi dengan 2. So, 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. So, kita stop sampai sini. Sebab 1 tidak dapat dibahagi tepat dengan 2. Jadi, faktor sepunya bagi 2 dan 4 adalah 2. So, kita akan letakkan faktor sepunya itu di luar. Dan kita akan buat kurungan. Okey, so 2 darab berapa akan jadi 4x. So, 2 darab 2x akan dapat 4x.
2 darab berapa dekat sini akan jadi 2. So, 2 darab 1 akan dapat 2. So, inilah jawapan dia. Dari kesimpulan dia, 2 ialah faktor sepunya bagi 4x dan 2. Okey, kalau kita lihat contoh 6. Contoh 6, soalan dia, senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan yang berikut. Okey, kita ada A, kita ada 6H dengan 4GH. So, apakah faktor sepunya di antara 6H dengan 4GH? Kita lihat 6H. Apakah dua nombor yang didarab akan menghasilkan 6H? So, 1 darab 6H, kita akan dapat 6H. 2 darab 3H pun kita akan dapat 6H. 3 darab 2H, kita akan dapat juga 6H. Okey, ada lagi? Okey, so kita stop sampai 6 darab H. Okey, 6 darab H ataupun H darab 6 sama sahaja. Kita akan dapat 6H. So, itu untuk 6H. Untuk 4GH, kita mulakan dengan 1 darab 4GH. Kita akan dapat 4GH. Nomor 4 itu sendiri darab dengan GH, kita akan dapat 4GH juga. 2 darab 2GH, kita akan dapat 4GH juga. 2G darab 2H, kita akan dapat 4GH. G darab 4H, kita akan dapat 4GH. Dan H darab 4G, kita akan dapat 4GH. Maka faktor sepunya bagi 6H dan 4GH, kita kena tengok yang sama. Okey, kalau dekat sini, kita lihat yang sama di antara 6H dengan 4GH, dia sudah warnakan. 1 ada. Ini pun ada 1. 2 ada. So, 4GH pun ada faktor dia 2. 2H ada. So, faktor yang sama juga 2H. H ada juga dekat sini. So, yang cikgu bulatkan guna pen berwarna merah itu dikatakan sebagai faktor sepunya. Sepunya ini bermaksud faktor yang sama. Okey, bagi 6H dan 4GH ialah 1, 2H dan 2H. Okey, itu untuk contoh 6A. Okey, mari kita lihat contoh 6B. Yang ini ada panjang sedikit. Kita ada 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6D, EF. Okey, so kalau kita pisah-pisahkan, cerakinkan. Contoh dia 9C kuasa 2D. Okey, 9C kuasa 2D. Kalau kita lihat dekat sini, kalau kita pisah-pisahkan, C ni kuasa 2, maksud dia C dia ada 2. Okey, C darab D. Itu yang kita dapat. Okey, C darab D. Okey, 9B. 6B, sorry. So, untuk 9 ini, kita boleh pecahkan dia. Okey, untuk nombor 9 ini, kita tahu dia adalah 3 darab 3, 9. 9 darab 1, 9. So, dia pecahkan 9 itu kepada 1 darab 3 darab 3. Okey, so dia akan jadi 9. So, 1, 3, 3, C, D adalah faktor bagi 9C kuasa 2D. Okey, untuk 3D kuasa 2, okey, kita cerakinkan. 3 datang dia daripada 1 darab 3. D kuasa 2 bermaksud ada 2D. D darab D. Dan last kali darab E. Okey, itu untuk 3D kuasa 2E. Dan untuk 6DEF, kita pisahkan 6 ini. Kita tahu 6 adalah 1 darab 6. Sama juga. 3 darab 2 pun kita akan dapat 6 juga. So, kita cerakinkan dia menjadi nombor yang kecil, 1 per 1. So, 1 darab 2 darab 3 adalah 6. Darab D, darab E, darab F. Jadi, sekarang baru kita cari yang manakah yang sama. Okey, faktor yang sama di antara 3, 3
ungkapan algebra yang berikut. So, kalau lihat dekat sini kita ada 1 sama. Okey, kita bulatkan yang sama. 3. Okey, 2 kita tak bulatkan sebab tidak ada faktor bagi ini 3D kuasa 2I dengan 9C kuasa 2D. 2 tidak ada faktor bagi dia. Okey, so yang seterusnya yang sama ialah D itu sendiri. Tak perlu bulatkan 2 kali kita bulatkan sekali sudah cukup. So, bermaksud jawapan dia faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2I, 6DEF ialah 1, 3D dan 3D. Okey, 3D tu maksud dia boleh membahagi semua sebutan di atas dengan tepat. 3D lah, sama saja. So, itu yang dikatakan sebagai faktor sepunya. Okey, 3D. Kenapa 3D? Sebab 3 darab D, 3D. 3 darab D pun 3D. 3 darab D pun 3D. Okey?